Assalamualaikum, nama saya Tengku Muhammad Haziq bin Tengku Mayudin, nombor metrik DHU 2019-24483. Campuran pemasaran adalah satu set elemen-elemen pemasaran yang boleh dikawal dan berstrategi di mana setiap firma menggabungkannya untuk menghasilkan maklum balas yang dikehendaki di dalam pasaran sasaran. Dengan menggunakan elemen-elemen di dalam campuran pemasaran, firma boleh melakukan aktiviti-aktiviti pemasaran untuk mempengaruhi permintaan terhadap produknya. Ia mengandungi 4 elemen iaitu produk, harga, saluran agihan dan promosi atau lebih dikenali sebagai 4P: Product, Price, Place and Promotion. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zulhaiza bin Abdul Wahid dari kelas DPZW 6A. Okay, saya sambung kepada kepentingan kajian campuran pemasaran kepada pengeluar. Campuran pemasaran ini adalah satu konsep yang diguna oleh pemilik perniagaan, eksekutif pemasaran, pengurusan operasi dan juga usahawan. Okay, dalam mengaplikasikan strategi ini, campuran pemasaran ini dia strategi campuran pemasaran tradisional. Maksudnya dia ada 4 iaitu produk, harga, promosi dan saluran agihan. Okay. Strategi campuran pemasaran ini berkeupayaan berbentuk membantu sesebuah perniagaan dalam menentukan kesesuaian sesuatu produk atau perkhidmatan. Disasarkan kepada sasaran pemasaran yang tepat. Pelaksanaan strategi pemasaran yang berkesan ni dia orang kata yang berkesan dan berjaya digantung kepada operasi syarikat. Mengaplikasikan pengetahuan tentang pemasaran dan strategi campuran pemasaran. Okay. Kalau dalam bidang keusahawan ini dia menjadi satu program tindakan yang padu dan dapat menyokong strategi yang bakal dilaksanakan. Aspek pengetahuan penting bagi membolehkan syarikat menyusun strateginya untuk mencapai kejayaan. Dan dalam pemasaran produk, perkhidmatan yang diusahakan selain daripada pengetahuan asas perniagaan semata-mata. Pengetahuan strategi campuran pemasaran ini dia memainkan peranan penting dalam menentukan kejayaan atau kegagalan sesebuah perniagaan. Oleh itu, untuk menjadi teras kepada strategi pemasaran adalah strategi campuran pemasaran yang bersesuaian dan menepati sasaran pasaran melalui pelaksanaan yang cekap. Keupayaan untuk memahami strategi campuran pemasaran iaitu ada 4 tadi: produk, harga, promosi dan saluran agihan. Semua 4 tu adalah asas kejayaan kepada usahawan untuk berjaya dalam bidang perniagaan. Okay, macam untuk membicarakan mengenai kepentingan strategi ini, dia mendominasikan bidang pemasaran hari ini dan membincangkan bagaimana strategi campuran pemasaran berperanan penting dalam bidang keusahawanan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal Amar bin Syahrul Effendi. Nombor metrik saya DHU 2019-24506. Saya daripada DHU 6C. Hari ini saya akan menceritakan tentang apa itu produk, price, place and promosi, atau dalam bahasa Melayunya produk, harga, tempat dan promosi. Produk merupakan hasil proses pengeluaran yang dilakukan oleh pengeluar atau syarikat yang nantinya akan dijual kepada pelanggan yang memerlukan. Sebahagian besar pendapatan sesuatu syarikat berasal dari produk
yang dijualnya kepada para pelanggan yang membeli produk tersebut untuk keperluan sehariannya mahupun untuk memenuhi kepuasan. Pada masa ini, banyak syarikat yang berpendapat bahawa pelanggan lebih menyukai produk yang harganya relatif murah tetapi mempunyai kualiti yang baik. Pendapat ini juga disokong oleh Tony Woodall yang mengatakan bahawa kualiti adalah lebih penting dan dalam memenuhi keperluan, kehendak dan kualiti yang baik akan menghasilkan kepuasan kepada pelanggan. Seterusnya, harga. Harga merupakan sejumlah wang yang dikenakan untuk sesuatu keluaran atau perkhidmatan yang diberikan oleh sesuatu syarikat. Harga merupakan satu-satunya elemen campuran pemasaran yang mengeluarkan hasil, sementara kesemua elemen lain merupakan kos. Harga juga adalah satu-satu elemen yang paling fleksibel dalam campuran pemasaran kerana ianya mudah untuk diubah mengikuti kesesuaian pasaran. Dari segi tempat pula, kegiatan syarikat yang membuat persediaan produk bagi pelanggan untuk meliputi sasaran seperti lokasi, saluran pengedaran, persediaan, pengangkutan dan logistik. Sebagai contoh, permasalahan yang dapat dilihat berlaku di Pasaraya Z adalah kekurangan tempat letak kenderaan. Masalah ini berlaku kerana lokasi Pasaraya Z yang tidak sesuai dengan kawasan sekitar yang tidak strategik dan sempit. Permasalahan ini menyebabkan ramai pelanggan memilih untuk pergi ke pasar raya atau ke kedai lain. Masalah kedua yang dihadapi oleh Pasaraya Z adalah susunan barangan yang berselerak dan tidak teratur. Perkara ini mengakibatkan kesukaran bagi pelanggan untuk mengambil barangan keperluan mereka. Oleh itu, syarikat Z haruslah memikirkan cara untuk menambah baik kawasan tempat keletak kenderaan dan cara untuk mengatasi masalah barangan yang berselerak supaya dapat memberi keselesaan kepada pelanggan dan dapat menarik pelanggan lebih ramai. Yang terakhir ialah promosi. Campuran pemasaran promosi ini ialah aktiviti yang menyampaikan manfaat produk dan memujuk pelanggan untuk membelinya. Promosi berperanan sebagai satu medium perhubungan bagi menarik pelanggan baru untuk terlibat sama dalam perniagaan. Aktiviti promosi seperti pengiklanan melalui televisyen dan media massa sangat penting kepada syarikat kerana untuk memberitahu kepada pelanggan apa yang akan dilakukan oleh sesuatu syarikat dengan melalui promosi. Sekiranya syarikat atau pasaraya tidak mengamalkan FOP ini, maka sesebuah syarikat tidak akan mendapat keuntungan dan matlamat syarikat juga tidak akan tercapai. Itulah pentingnya FOP ini kepada syarikat dan pasaraya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Ahmad Zuhairi bin Ibrahim. Saya daripada kos Diploma Pengurusan Zakat dan Wakaf. Kelas saya adalah DPZW NA. Sekarang kita masuk kepada kebaikan campuran pemasaran kepada pengguna.
Kebaikan campuran pemasaran kepada pengguna adalah pengguna dapat memiliki ataupun membeli barangan atau produk dengan harga yang murah pada kebiasaannya. Kerana setengah daripada pengguna perlu mengeluarkan kos yang tinggi ataupun belanja yang tinggi untuk mendapatkan produk, sama ada barang dapur ataupun barang keperluan. Jadi maka dengan itu syarikat produk perlu syarikat produk menggunakan campuran pemasaran untuk menarik lebih ramai pengguna untuk membeli ataupun mendapatkan produk tersebut. Dengan kata lain, kebaikan kepada pengguna adalah mereka tidak perlu mengeluarkan belanja yang banyak seperti biasa, kerana dengan adanya campuran pemasaran ni, manakala kadar pembeli akan meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farim bin Mansur. Saya dari kelas D PHU 6A dan saya dari kos Diploma Haji dan Umrah. Sekarang saya akan menerangkan sebab campuran pemasaran ini memberi kebaikan kepada pengguna. Ini kerana pengguna ini tidak semuanya adalah pengguna yang berstatus berkemampuan. Pengguna dipecahkan kepada 3 kategori, iaitu pengguna pertama, sederhana dan rendah. Maka dengan adanya campuran pemasaran yang dilakukan oleh syarikat akan mengeluarkan produk pada harga yang rendah, serta bukan sahaja dapat meningkatkan jenama produk syarikat, malahan dapat membantu pengguna kelas rendah untuk mendapatkan produk atau barang, kerana dalam campuran pemasaran terdapat harga, produk, promosi dan tempat atau saluran tagihan. Maka ini adalah fungsi campuran pemasaran ini. Bukan hanya dapat dimanfaatkan oleh pengeluar, bahkan kepada pengguna itu sendiri. Sekian saja dan terima kasih dari kami atas masa yang anda semua berikan. Diharap ini dapat membantu sedikit sebanyak dan memberi maklumat kepada anda semua tentang campuran pemasaran.